Baik. Kita Jawharan Mahfuz kan? Jawharan Mahfuz. Muka surat 188. Fadilat kubur dan furuhatul kubur. Muka surat 188 Jawi. Baik, kita buka majlis malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil ridwan syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh dan bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang ataupun asing dan dia akan kembali menjadi dagang ataupun asing, dan berbahagialah pada orang yang dagang ataupun orang yang asing. Alhamdulillah. Kita yang hormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, bendahari, seterusnya, jurukuasa sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala yang dapat bersama sekali lagi malam ni. Malam ni saya tengok tu ada bunga telur kan. Ada bunga telur kan. Saya pun tak dimaklumkan secara jelas ada ceramah maulud ke tak ceramah maulud ni kan. Jadi saya bawa lah kitab saya. Jadi terpulanglah ke mana? Ceramah maulud ke kita kitab maulud oh macam tu. Sebab baca kitab pun maulud juga. Baca kitab pun maulud juga sebab dia baca juga hadis-hadis Nabi kan. Macam tu masuk juga maulud tu kan. Sambil-sambil kan kita sedang selit-selit lah sikit lah berkenaan dengan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi kita lihat bab yang ke-38 ni pada menyatakan fadilatul kubri wa ahwalihi, pada menyatakan tentang fadilat kubur dan segala kelakuan ahlinya. Baik. Jadi bab yang ke-38 kan. Jadi kita dah 38 ni. Masa begitu cepat berlalu, tak lama lagi mungkin kita akan khatam kitab kita ni. Bila khatam esok kita akan buat kenduri besar lah. Dan kita akan panggil seluruh kampung. Yang tu. Baik.
cerita je kan. Jadi nak cerita tentang kelebihan kubur dan segala huru-haranya, dan dikenaki dengan kubur itu tempat yang ada mayat padanya. Jadi dengan kubur ni adalah tempat yang ada mayat lah. Tapi tempat tak ada mayat bukan kubur, Ustaz. Tempat dalam tu tak ada mayat, kubur tak? Bukan kubur lah, lubang biasa lah. Lubang biasa je. Tapi yalah, lubang pun bahaya juga kalau kita dapat lubang. Takut nanti lembu ke, orang ke dan sebagainya akan lalu ke tempat tu, dia akan masuk dalam tu. Mungkin patah ke kaki dan sebagainya. Jadi kalau tak ada apa keperluan, tak perlulah kita gali lubang. Kalau ada keperluan, katanya orang meninggal dunia, memang dah jelas dah meninggal, confirm dah meninggal, maka kita kan kenalah gali kubur, carilah tempat yang sesuai. Baik. Dikenaki dengan kubur itu tempat yang ada mayat padanya, dan jikalau dalam perut binatang dan jikalau dalam laut sekalipun, dia kira macam kubur juga. Sekalipun dalam perut binatang, tuan-tuan. Sebab ada orang yang ditelan oleh singa, ada orang ditelan oleh harimau, ada orang ditelan oleh buaya kan, bujang senang dan sebagainya. Jadi tak boleh nak buat apalah, dah ajal maut dia di situ. Dan jikalau dalam laut sekalipun ditelan oleh ikan nun, ikan yu, ikan paus ke dan sebagainya, jerung dan sebagainya. Jadi memanglah innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah, memanglah kat situ lah tempatnya. Jadi kata ulama ataupun kata musannif, dia kata sekalipun dalam perut binatang ataupun dalam laut sekalipun, maka dikira sebagai kubur jugalah. Macam tu. Tapi hakikat yang biasa kita tahu, kubur ni ialah tanah jadi gali. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au khufratun min khufratin nar. Kubur itu satu kebun daripada beberapa kebun syurga dan satu lubang daripada beberapa lubang neraka. Masya-Allah kan. Cuma kita tak tahulah, tak nampaklah benda tu kan. Kau nampak senang. Nampak senang. Ni tak nampak. Tapi nasib-nasiblah. Ada juga orang tertentu kan, dia gali kubur, dia jumpa ular besar dan sebagainya, jumpa api dan sebagainya. Ini wallahualam lah, itu mungkin rezeki dia lah dapat tengok. Macam tu. Tapi biasanya memang Allah Ta'ala kadang dia tutup satu benda tu untuk kita sama ada percaya atau tidak. Iyalah kan. Macam tu. Baik. Dan kata Sya'rani, bermula syurga yang ada padanya Adam dan dibukakan bagi orang mukmin akan tokohnya yang ia lihat kepadanya, dan mengambil nikmat dengan barang yang ada dalamnya di dalam kuburnya, dan yang ada padanya segala ruh orang mukmin, bukannya syurga yang besar, hanya ianya syurga barzah. Dikatakan sebagai syurga barzah ataupun alam barzah lah. Alam barzah. Okey, ulang balik. Kata Sya'rani, bermula syurga yang ada padanya Adam dan yang dibukakan bagi orang mukmin akan tokoh. Mana tokohnya? Lubang dinding. Tokoh ni mana lubang dindingnya yang ia lihat kepadanya, dan mengambil nikmat dengan barang yang di dalamnya dalam kuburnya tadi, dan yang ada padanya segala ruh orang mukmin, bukannya syurga yang besar, hanya dikatakan sebagai syurga barzah ataupun alam barzah lah. Syurga barzah ataupun syurga di alam kubur yang di atas jabal ni gunung, Yakut ni pemata. Kerana syurga yang besar itu tiada masuk akan dia manusia melainkan kemudian daripada mati ataupun hisab. Dah mati, dah hisab besok, dan lalu kita di atas sirat, barulah kita dapat masuk dalam syurga yang sebenarnya itu. Baru dapat masuk. Tapi kalau setakat dalam kubur je belum lagi lah. Tapi dah kira dah, orang kata satu kebun daripada kebun-kebun syurga dah tu.
ahli neraka satu lubang daripada lubang-lubang neraka, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi kita pun tak tahulah keadaan kita besok macam mana, sama ada kita ni besok kan. Yalah, wallah alam lah. Kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berada dalam tempat yang luas, yang lapang, di dalam alam kubur lah, dalam kubur kita kan masing-masing lah tu. Macam tu. Kita tak tahulah macam mana. Baik. Kemudian, dan tiada pula neraka yang dibukakan bagi orang kafir, akan tokahnya, akan lubangnya, lubang dindingnya di dalam kuburnya, dan yang ada padanya segala arwah orang yang asi itu, bukannya neraka besar, hanya ia neraka barzah sahaja. Dia hanya neraka barzah saja. Seperti mengatakan dia oleh golongan ahlu kasyaf. Golongan ahli kasyaf ni golongan-golongan yang nampak sesuatu di sebalik benda-benda gaib lah. Dia nampak sesuatu di sebalik daripada benda gaib, Allah Ta'ala buka hijab pada dia boleh nampak. Kita pun gitu juga, kalau kita dibuka hijab, nampaklah benda-benda gaib ni. Tapi Allah Ta'ala tutup hijab tersebut. Adalah sebabnya itu. Sebab kalau dibuka kan, tak tahulah macam mana keadaan hidup kita kan. Mungkin kita pun nak hidup pun tak larat, tak mau. Lomau nak hidup kan. Sebab apa? Dah nampak lubang neraka, dah nampak kebun syurga. Jadi kehidupan dunia ni nak tak nak je. Macam tu. Dah tak semangat nak buat apa. Itu sebab Allah Ta'ala menutup kita daripada perkara tersebut, insya-Allah. Kemudian dikeluarkan manusia daripada keduanya kepada syurga yang besar dan kepada neraka yang besar. Jadi setelah habis tempoh masa yang terdapat dalam kubur, baru dikeluarkanlah besok. Kan? Cuma orang-orang yang dalam kubur ini masing-masing sebenarnya mengharap kalau boleh tempoh dalam kubur ni sekejap je, dia kata. Itu yang mereka harapkan. Kalau ahli neraka tu kalau boleh mereka harapkan dalam kubur ni tempohnya sekejap je. Kalau boleh cepatlah ya Allah, cepatlah ya Tuhan supaya berlakunya kiamat. Aku tak tahan hidup dalam kubur ni. Pasal dalam kubur ni. Begitu juga dengan ahli syurga. Ya Allah Tuhan tu cepatlah kiamat supaya aku dapat segera masuk dalam syurga yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi masing-masing sama ada golongan syurga, neraka dan sebagainya, masing-masing sangat menantikan supaya kiamat berlaku dengan cepat. Tapi bila kiamat berlaku besok, rupa-rupanya lagi pula lama pula keadaan besok. Di padang mahsyar pun lama keadaan dia. Satu hari di padang mahsyar itu bersamaan dengan 1000 tahun. Betul tak? 1000 tahun di dunia. Satu hari saja bersama 1000 tahun. Masya Allah, lamanya tuan-tuan. Larat ke besok tu? Larat ke besok kita ni nak berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik. Kemudian kata Syekh Suhaimi, dan yang mutamadnya keduanya itulah syurga yang besar dan neraka yang besar, dan kalam syarani itu menyalahi bagi zahir ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Suhaimi, dia kata, dan yang mutamadnya keduanya itu syurga yang besar. Jadi dalam kubur pun dia kata kubur yang besar, neraka pun neraka yang besar juga, kata Syekh Suhaimi. Tetapi pendapat Syekh Suhaimi ini telah dibantah oleh Sya'rani, dan kalam Sya'rani itu menyalahi akan zahir Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Suhaimi, dia kata kalam Sya'rani ini menentang, dia kata. Kalau Sya'rani kena sebut situ yang atas tadilah, kata Sya'rani kan, bermula syurga yang ada padanya Adam dan dibukakan bagi orang mukmin itu akan tokoh tadi kan. Itu pendapat Sya'rani. Sedangkan pendapat Syekh Suhaimi lain pula. Dia kata, apa alasan Syekh Suhaimi? Dia kata pendapat Sya'rani itu menyalahi kepada zahir Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Dia kata menentang. Masya-Allah. Baik. Kemudian dia kata setengah ulama, aku lihat akan Asim pada tidurku. Ada setengah ulama dia kata, aku melihat akan Asim. Asim ni siapa ni? Wallahu alam, tak tahulah. Kemungkinan salah seorang daripada khalifah kerajaan Bani Umayyah. Khalifah kerajaan Bani Umayyah. Ada seorang yang bernama Asim. Jadi kata setengah ulama, aku lihat akan Asim pada tidurku. Kemudian daripada matinya 2 tahun. Maka aku kata, tiadakah engkau sudah mati? Bukankah kau dina mati, wahai Asim? Katanya, jawab Asim, dia kata, bahkan ya. Bahkan aku dah mati dah sebenarnya. Tapi tak tahulah macam mana aku ni boleh muncul dalam mimpi kau. Betul tak? Ni kata orang soleh lah, kata ulama. Kerana ulama ni mimpi dia lain, kita mimpi kita lain. Walaupun sebatal dengan ulama, walaupun kadang tidur sebatal dengan ulama. Ulama mimpi lain, kita mimpi lain. Betul tak? Itu juga kalau kita tidur dengan mak kita, kita tidur sebelah satu batang dengan mak kita. Mak kita mimpi lain, kita mimpi lain. Okey? Betul tak kan? Kan? Kita mimpi bila dapat duit kan, bila gaji masuk kan. Betul tak? Mimpi tu jelah. Tapi mak kita lain mimpi mimpi di alam kubur, di alam barzah dan sebagainya. Tak sama betul mimpi Okey? Macam tu. Walaupun tidur sebentar. Baik. Jadi kata Asim, katanya, bahkan kataku, maka di mana engkau? Dia kata. Maka kata setengah ulama tadi pun kata, di mana engkau? Cuma tak sebut siapa ulamanya. Kata setengah ulama, aku lihat. Cuma tak sebut siapa ulamanya. Tapi ulama ini dia kata, aku berjumpa dengan Asim dalam tidur aku, mimpilah. Okay? Kemudian daripada matinya 2 tahun yang lepas. Masya Allah, 2 tahun lepas kan. Ada dalam bermimpi arwah ayah Umar 2 tahun lepas dia dah meninggal dah. Ada tak? Tak ada. Tak tahu lah. 2 tahun ronda mimpi Okay? Tapi ada juga kadang-kadang kita ni bermimpi arwah anak kita, arwah Umar kita, arwah ayah kita kan, yang dah mati kan 5 tahun lepas, 6 tahun lepas dan sebagainya. Ada juga mimpi kan. Kan ada bahagian masing-masing lah. Baik. Maka di mana kau? Jadi aku tadi cuma tak sebut siapa aku itu. Maka di mana kau? Katanya adalah aku demi Allah dalam satu kebun daripada kubur syurga. Asim kata, aku sekarang ni berada dalam satu kebun daripada kubur syurga. Sertaku jamaah daripada sahabatku. Sama dengan aku tu ada satu jamaah. Di kalangan sahabat aku lah, kata Asim. Berhimpun kami tiap-tiap malam Jumaat dan paginya. Tiap-tiap malam Jumaat dan paginya kepada Abi Bakar bin Abdullah Al-Mazani. Jadi Asim ni bersama dengan sahabatnya di alam kubur itu. Jadi mereka bertemu dan berkumpul pada tiap-tiap malam Jumaat dan paginya Jumaat. Dan mereka berkumpul di depan siapa? Di depan Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazani. Maka sampai akan kami segala khabar kamu. Maka kataku, segala jisim kamu dan segala roh kamu. Maka dia pun ceritalah ataupun tanyalah kepada Abu Bakar Al-Mazani tadi kan. Maka sampaikan akan kami segala khabar kamu. Maka kataku, segala jisim kamu dan segala roh kamu semuanya dah binasa lah kan. Kita tentang jisim dan roh. Yang binasa itu jasad, jadi roh tu masih hidup. Jadi ulama yang bermimpi ni, mimpi pun sebutlah ceritalah tadi, ceritalah benda tu. Macam tu kepada Asim. Baik. Kemudian berkata ia, hai ata, ya ini telah jauh, bahawa adalah kami dengan jisim telah binasa, segala jisim kami.
Jadi kata Asim, kami sebenarnya dah binasa dah. Dan jasad kami semua dah hancur dah, tak ada dah. Dan hanya berjumpa ruh dengan ruh saja. Kami dalam kubur ni hanya berjumpa ruh dengan ruh. Ruh jumpa dengan ruh. Jasad dah tak ada dah. Dah binasa kan. Kecuali lah kalau Allah Ta'ala nak pelihara jasad seseorang itu, maka jasadnya masih kekal kan. Ada sebahagian manusia je Allah Ta'ala pilih gitu. Tapi kebiasaan manusia itulah jasadnya akan hancur. Tapi rohnya masih ada lagi, kekal. Maka kataku, adakah mengetahui kamu dengan ziarah kami dengan kamu? Maka kata ulama tadi, dia kata pada Asim tu dalam tidur dia tadi, dia kata, kamu tahu tak kami datang ziarah kamu ni? Baik, apa jawapan dia? Dia kata, katanya kami mengetahui dengan dia pada petang Jumaat dan pada hari Jumaat sekaliannya dan pada hari Sabtu hingga naik matahari. Dia kata Asim, kami tahu sebenarnya kamu datang. Kami tahu. Cuma kami di alam arwah, di alam roh lah. Kami tak boleh nak cakap dengan kamu. Tapi kami nampak apa yang kamu lakukan. Kamu datang ziarah kubur kami, kamu baca Yasin dan sebagainya, kan, sedekahkan pahala bacaan Quran dan sebagainya. Maka Asim kata, kami tahu kamu datang. Iaitulah pada petang Jumaat dan pada hari Jumaat sekaliannya. Dan juga pada hari Sabtu, mana pagi Sabtu lah, sehinggalah naik matahari. Kataku, kan, betapa demikian itu tiada segala hari yang lain, kata. Kenapa hari itu yang kamu tahu? Hari lain tak tahu ke? Hari lain tak tahu ke? Apa jawapan daripada Asim tadi? Dia kata, kerana kelebihan dan kebesaran hari Jumaat. Disebut dalam kitab Tuhfatul Ahwan. Tuhfatul Ahwan. Jadi Asim kata, aku tahu tu disebabkan kelebihannya ada pada hari Jumaat. Gitu. Tapi Sabtu pun dia tahu juga. Tapi cuba tak sebutlah kelebihan Sabtu tu. Cuba sebutlah kelebihan Sabtu. Jadi roh-roh tadi mengetahui akan ahli keluarga yang datang ziarah pada dia. Tapi kalau tak ada ziarah, tak adalah. Kan banyak kalau kita kadang-kadang ziarah gayo setahun sekali kan. Tu pun kalau gayo. Kalau tak gayo, tak ada nak ziarah. Alhamdulillah kan ada gayo. Alhamdulillah ada gayo kan. Kan gayo pun 2 kali. Gaya Aidilfitri dan Aidil Adha. Yang kita biasa pagi ni ziarah kubur ni pada hari raya Aidilfitri je. Aidil Adha pun kadang-kadang ada yang tak gayo. Macam tak gayo ya ustaz kata. Tapi kita lebih pada hari raya Adha ni lebih korban. Masing-masing bersemangat, parang asah tajam-tajam. Puasa tajam apa ni? Biasa ustaz nak korban kan, gitu. Dengan lagi parang lapah dia dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Maka apabila tanam akan hamba yang mukmin, berkatalah kubur baginya, marhaban wa ahlan. Adalah engkau terlebih kasih orang berjalan di atas belakangku kepadaku. Jadi kalau seandainya tuan, yang dikuburkan tu adalah orang yang beriman kepada Allah, yang mengajarkan amalan yang soleh, maka kubur berkata, marhaban wa ahlan. Selamat datang. Selamat datang. Silakan. Adalah engkau terlebih kasih orang berjalan di atas belakangku kepadaku. Maka diluaskanlah kuburnya baginya sepenglihatan mata dan dibukakan baginya akan pintu syurga. Baik, kalau ahli neraka pula macam mana? Dan apabila tanam hamba tadi ialah awang golongan kafir. Kalau tanam tu golongan kafir dan yang fajir. Apa makna fajir? Orang yang fasik, suka melakukan dosa. Maka berkata kubur baginya, la marhaban wala ahlan. Ada tambah la pula. La marhaban wala ahlan. Tadi marhaban wa ahlan. Ni tambah huruf lam, lam nafi. Mana tidak. La marhaban wala ahlan. Tiada ucapan selamat datang dan tiada ucapan untuk orang kata meraihkanlah kehadiran kau.
adalah kau terlebih benci orang yang berjalan di atas belakangku kepadaku, maka dipicikkan kubur atasnya sehingga masuk tulang lambung dia. Maka kubur tadi pun dipicikkan, sempitkan kubur itu sehingga masuklah tulang lambungnya. Tulang lambung tu dia akan bercantum gitu kan, macam tu. Okey, bersilang macam tu. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyarat dengan jarinya dengan memasukkan setengah daripada setengahnya. Nabi mengisyaratkan dengan jari baginda Nabi sallallahu dan memasukkan sebahagian jari di atas sebahagian yang lain. Ini nak tunjukkan kan, nak tunjukkan bagaimanakah tulang itulah kan orang yang mati dalam kubur itu, yang golongan kafir dan golongan fajir, melakukan banyak dosa. Dan kemudian tuan, dan sabdanya Nabi SAW dikerasi baginya 99 ular, masya-Allah. Dikerasi baginya 99 ular. Jikalau bahawasanya satu ular daripada dihembuskan nafasnya pada bumi, nescaya tiada bertambah suatu selama tinggal dunia. Jadi bumi itu tiada tumbuh suatu selama tinggal dunia. Mana selagi mana umur dunia tu tak akan tumbuh lah tanaman-tanaman kan. Ponek ialah tanam jagung ke, tanam kacang ke, tanam sayur ke, tanam otak ke, kelapa sawit ke kan. Pokoknya tanam semua tak hidup. Ini baru dia punya nafas lagi. Belum dia punya gigit ni bisa tu. Kan ular kan ada bisa kan. Ular kan. Apa ular yang biasanya yang ada bisa ni? Ular senduk lah. Ular senduk kan bisa. Kan? Kalau dalam TV tu kan biasa yang Mak Saleh tu. Yang biasa tangkap ular tu. Ular apa dia tangkap tuan? Ular mambang. Mambang hitam Mambang kan? Mambau ke mambang? Mambang hitam. Saya ingat dalam TV ya cerita Piramli ada mambang. Mambang si mambang kan. Rupanya dalam apa tu? Yang film apa tu yang National Geographic tu kan. Rupanya pun ada masalah tu tangkap ular. Ular mambang hitam dia. Ular tu memang bisa lah. Bisa. Dia boleh menyembuh. Dia boleh sembuh. Kalau kena mata tuan-tuan memang boleh jadi buta. Bisa. Ular. Faham lah. Kan dia punya bisa ular tu kan, kalau dicampurkan dengan darah kita dalam manusia, boleh jadi beku dalam beberapa saat saja dah beku. Tak pernah tengok kan video kan, bisa ular senduk tu diambil, disedut bisa ular senduk tu, lepas tu campur dengan darah manusia, darah kan, maka darah tu boleh jadi beku dalam beberapa saat saja. Itulah keadaannya. Siapa yang gigit ular kan, maka kita boleh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan cepat sekali. Kalau tak disegera dikejarkan hospital lah, macam tu. Itu bahayanya. Ini bukan seekor tuan-tuan, 99 ular, masya-Allah. Habis ustaz, kalau orang tu raja ular je lah. Kalau ada orang raja ular, dia tidur dengan ular je. Dia tidur dengan ular, tak tahulah mungkin ada kelebihan tertentu buat tak lari pada dia lah. Kan tengok dalam video dalam TV, dalam FB ke sebagainya kan. Kan dia tidur dengan ular, raja ular. Macam tu. Yang peliknya ular tu tak gigit dia lah, tak gigit dia. Ular tu bukan ular kecil, ular besar. Sawo besar tu. Sonok dia main dengan ular tu. Tapi akhirat besok, adakah ular tu akan berkawan dengan dia lagi? Ini menjadi persoalannya kan. Kalau ada dunia ni bolehlah kau berkawan dengan ular. Akhirat besok macam mana? Baik. Dan di sabda Nabi, dan sabdanya dikerasi baginya 99 ular. Jikalau sebahawasanya satu ular daripada yang menghembuskan nafasnya pada bumi, nescaya tiada tumbuh suatu selama tinggal dunia,
maka menggigit segala ular itu akannya sehingga hari kiamat. Masya-Allah. Gigit sampailah hari kiamat. Itu sebabnya orang alam kubur tu, ada alam roh tu, bagi elang ahli golongan neraka tu, masing-masing kalau boleh cepatlah kiamat, cepatlah kiamat. Tak tahan kami dengan azab dalam kubur ni. Tapi kita tahu kiamat berlaku bila Allah tak tahu. Baik, kalau berlaku kiamat pun besok kan pada mahsyar pula. Je tu. Lepas tu kalau neraka besok masuk ke atas titian tu, campak masuk dalam neraka, duduklah dalam tu lagi lama. Je tu. Baik. Dan telah meriwayat daripada Abu Ya'la dan Tabrani dan Ibnu Abi Dunya dan Abu Naim daripada Abi Hajjaji As-Samali. Hajjaji As-Samali. Betul tak kan? Abi Hajjaj As-Samali katanya, apa dia kata tuan? Sabdanya Nabi SAW berkata, kubur bagi mayat tatkala dihantarkan dia padanya, sayang engkau wahai anak Adam, sayang engkau wahai anak Adam, apalah yang menipu daya akan dikau? Apa yang telah menipu daya akan dikau dengan aku? Tiadakah engkau ketahui bahawa aku ni rumah fitnah, dan aku ni rumah gelap, dan aku ni rumah seorang diri, tinggallah seorang diri tuan. Dan aku ni rumah ulat. Aku ni dalam kubur ni kan, dalam rumah aku ni banyak ulat-ulat. Kan, yang menipu daya akan dikau dengan daku. Tak kala adalah kamu lalu dengan daku kan, berlenggang-lenggang kan, maka jika adalah orang itu orang bahagia, maka jawabnya dan berkata ia, adakah engkau lihat jika ada aku menyuruh dengan makruf dan menegahkan akan munkar? Maka berkatalah kubur bahwasanya aku tiba-tiba berpaling atasnya hijau, dan kembali tubuhnya nur, cahaya, dan dinaikkan rohnya kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya tuan? Maksudnya kata Nabi SAW, kubur bagi mayat tak terkali dihantarkan dia kepadanya. Apa kata kubur tuan? Sayang engkau wahai Adam, apalah yang menipu daya akan dikau dengan aku? Kenapa ni kau ni boleh tertipu daya ni? Kenapa boleh tipu daya ketika hiduplah dunia dulu? Sampaikan kau lupa tempat kau ni dalam di alam kubur ni. Tidakkah kau ketahui bahawasanya aku ni rumah fitnah? Bukankah aku ni rumah fitnah ni? Ini kubur katalah. Dan aku ni pula rumah gelap. Kubur kan gelap. Betul tak? Takkan kita nak pasang lampu pula? Tak ada siapa nak pasang lampu dalam tu dah. Kalau pasang lampu pun tak boleh apa. Kan? Kolap dalam tu. Dan rumah seorang diri, dan aku juga rumah ulat. Dalam tu lah terkandungnya pelbagai jenis ulat. Tengoklah tuan, kalau binatang mati, anjing ke apa pun kena langgar, lembu pun langgar kan, tapi jalan tu tengok macam mana pakai dia, ulat sana ulat sini kan, bau dia tengoklah tu, bau tu kan, satu dunia bau kan. Kita pun nak makan pun tak larat. Agaklah tuan-tuan, dekat taman kita ni, ke ujung taman dah ada seekor lembu mati kan. Bayangkanlah dia punya bau tu. Tuan-tuan pun mungkin termuntah sana termuntah sini kan. Tak larat nak makan. Kalau nak makan nasi tu keluar balik. Makan nasi tu keluar balik tuan-tuan. Macam tu. Silap muntah hijau. Macam tu. Kan? Busuk dia. Dan apalah menipu daya akan dikau dengan daku, tak terkala adalah kamu lalu dengan daku berlenggang-lenggang. Kan aku kan dulu kamu hidup dalam dunia, bila lalu depan dia kau mengeleng kau berlenggang-lenggang
kata kubur. Kau siap lah besok kau mati, kau masuk dalam rumah aku, kata kubur. Maka jika adalah orang itu yang bahagia, dijawabnya, dan berkata ia, adakah kau lihat jika aku menyuruh dengan makruf dan mencegah dengan yang mungkar? Kata orang tadilah, orang bahagia tadi. Maka berkatalah kubur, bahawasanya aku tiba-tiba berpaling atasnya hijau, dan kembali tubuhnya nur, dan dinaikkan rohnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini tak tahulah kenapa apa yang disebut sini, bahawasanya aku ni mana kubur lah. Kubur, bahawasanya aku, kata kubur, tiba-tiba berpaling atasnya hijau, tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan kembali tubuhnya si mati itu kan menjadi nur, cahaya, kemudian dinaikkan rohnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawapan daripada kan ahli kubur tadilah. Kalau kita dapat dengar kubur tu bercakap, mungkin kita pun kan akan termenung banyaklah. Tapi tak dengarlah kubur cakap, betul kan? Kalau kubur cakap, tentulah orang kata hantu kot kan. Kita pun lari cak liput lah. Sebenarnya kubur yang cakap tu kubur, tapi disebabkan oleh kita ni percaya sangat pada hantu, jadi bila kubur cakap, kita ingat, ya, itu hantu yang cakap tu, apa lagi, cabut dah. Dan riwayat daripada Jabir, katanya bahawasanya adalah bagi kubur itu lidah yang berkata-kata ia dengan dia. Masya Allah. Ini kata Jabir. Dan kubur itu ada lidah yang boleh berkata-kata. Wallah alam lah. Kalau kubur ada lidah ni kan, kita tahu macam dekat mana. Baik, kemudian kita tengok mengenai siksaan kubur. Siksaan kubur pula. Masya Allah. Dan persalahan manusia pada siksa kubur, setengahnya orang yang dipukul akan dia oleh muka dan nangkir, hingga tenggelam ke dalam kubur yang ketujuh, tenggelam ia ke dalam bumi yang ketujuh, dan dilontarkan dia oleh bumi kepada kuburnya semula, kemudian dipukul akan dia lagi. Masya Allah. Kata ulama, kata Musannaf ini, pengarang kitab, kan setengah daripada siksa kubur itu ialah seorang itu apabila dipukul oleh malaikat muka dan nangkir sehingga tenggelam ke dalam bumi sampai kepada lapisan bumi yang ketujuh. Masya Allah. Lapisan bumi ketujuh, dan dilontarkan kan dia kepada bumi, daripada kubur kepada bumi kepada kubur, mana dia naikkan balik lah, dan masuk dalam kubur tu, lepas tu dia naikkan balik. Macam tu. Kemudian dipukul lagi tu kan. Itulah keadaannya sampailah hari kiamat. Macam tu. Dan setengahnya orang yang dijadikan amalnya anjing, menggigit ia akan dia sehingga hari kiamat, iaitulah golongan Khawarij. Setengah daripada ahli kubur itu yang mana amalan dia tadi dirupakan seperti anjing, yang mana anjing tadi menggigit akan penghuni kubur tadi sehinggalah hari kiamat, yang mana mereka itu termasuk dalam kumpulan Khawarij. Siapa Khawarij ini? Khawarij ini ialah satu kumpulan yang menyalahi daripada golongan Ali dan juga golongan Muawiyah. Kan terjadi peperangan antara Ali dan juga Muawiyah, tak merebut kuasa. Jadi Khawarij ni dia tak duduk antara Ali dengan Muawiyah. Dia terkeluar. Kan? Dia wujudkan satu kumpulan lain. Dia kata dia tak sokong Ali dan juga tak sokong Muawiyah. Macam tu. Sepatutnya dia kena pilih salah satu lah. Sama ada Ali, pengikut Ali, ataupun golongan Muawiyah, tapi dia tak nak ikut. Jadi mereka pun mewujudkan satu kumpulan namanya puak Khawarij. Macam tu. Okay? Jadi mereka ni tentang kalau ikut pada ini kan, jadi akhirat besok dalam kubur itu dijadikan amalannya seperti anjing yang menggigit ia akan dia. Masya Allah.
Dan setengah lagi orang yang dijadikan amalnya tu seperti babi, menseksa dia akan dia, iaitu orang yang syak ataupun ragu pada perkataan ulama radhiyallahu taala anhum. Ini setengah daripada penghuni kubur tadi pula, yang mana orang itu jadikan amalan seperti babi yang menseksa dia akan dia. Ini siapa dia golongan tu kan? Itulah orang yang syak atau ragu pada perkataan ulama. Sedangkan al-ulama warisatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Tetapi kata-kata ulama tak nak pakai. Nabi kata siapa yang dia pakai? Tak tahulah kata siapa pakai. Mungkin kata dia je lah kot. Kata dia yang betul. Kata ulama ni dia pinggirkan. Ataupun dia kata aku ikut Quran sunnah aja. Quran hadis dia ikut, tapi ulama aku tak nak ikut. Tak boleh je tu. Kerana ulama pewaris Nabi. Macam tu. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Salam dan Syuhaimi rahimahullah ta'ala telah mereda membatalkan keduanya. Dan yang kena seksa itu tubuhnya dan roh keduanya, kerana riwayat bahawasanya berbantah-bantah ruh dan jasad pada hari kiamat. Okey, ini tentang persoalan yang diseksa itu apa? Ruh atau jasad? Okey, yang diseksa itu ruh atau jasad? Ini satu persoalan lah, soalan menarik ni, kan? Jadi kata Syekh Abdul Salam dan Syuhaimi rahimahullah ta'ala, dan yang kena seksa itu tubuhnya si mati dan rohnya si mati, keduanya. Kenapa? Kerana riwayat bahawasanya berbantah-bantah ruh dan jasad pada hari kiamat besok. Jadi para ruh dan jasad besok, hari kiamat mereka akan berbantah-bantah tentang siapakah yang diseksa, roh ataupun jasad. Maka berkata roh bagi jasad, engkau yang berbuat bagian-bagian. Dan berkata jasad, bagiannya engkau yang menyuruh. Dia kata, jadi masing-masing menyalahkan kesempatan lain. Jasad kata, roh kata kan kepada jasad, kau yang berbuat demikian-demikian. Yang buat salah tu kau, bukan aku, kata jasad. Kata roh. Roh kata roh kata pada jasad, yang buat salah tu bukan aku, kau yang buat salah. Dan berkata jasad pula, baginya roh, engkau yang menyuruh, engkau yang suruh aku, kata roh. Kata jasad, apa pula aku ialah yang kena seksa, kau lah yang kena seksa. Itulah. Jadi mereka bertemu-temu dan menghiasi. Engkaulah yang menyuruh dan menghiasi. Dan berkata roh adalah aku seperti angin. Jikalau tiada engkau, tiadalah aku kuasa akan berbuat sesuatu. Jadi roh kata, aku ni, dia kata, aku ni macam angin aja. Kata roh, aku ni macam angin. Kalau tak ada engkau, aku pun tak boleh nak buat apa. Kata roh, aku seperti angin. Jikalau tiada engkau, tiada aku kuasa akan berbuat sesuatu. Kemudian berkata jasad pula. Jasad pun dia pun tak nak kalah juga. Dia pun bantah lagi. Dan berkata jasad adalah aku seperti batang kayu yang tercampak, tiada kuasa bergerak tangan dan kaki. Jika tiada engkau padaku, jika tiada engkau padaku, mana kalau tak ada roh, kan aku pun tak ada waktu. Aku ni macam sebatang kayu dia. Aku ni macam sebatang kayu. Okey, sebatang kayu yang dicampakkan, tak ada kemampuan apa-apa lah. Tak boleh nak bergerak sana, tak boleh sini, kecuali kalau ditolak oleh air ke sebagainya, maka aku pun bergeraklah. Kata jasad. Berkata jasad adalah aku seperti batang kayu yang tercampak, tiada berkuasa bergerak tangan dan kakiku jika tiada engkau padaku. Mana kalau roh tak ada, aku pun tak ada apa. Aku ni macam batang kayu gitu. Kemudian dibangkit Allah Ta'ala akan satu malaikat. So maknanya jadi berbantahlah dua-dua tadi. Jadi akhirnya tuan-tuan, macam mana nak buat ni, nak selesaikan masalah jasad dengan roh ni, maka Allah Ta'ala bangkitkan akan satu malaikat menghukumkan antara keduanya. Jadi malaikat ditugas untuk menyelesaikan masalah si roh dengan si jasad. Macam tu.
Maka berkatalah dia, malaikat bagi keduanya, adalah umpama kedua kamu itu seperti seorang yang mar'at. Mar'at, ia ini tepuk yang melihat ia. Ia ini tepuk. Maka berkata ia bagi keduanya, adalah umpama kamu itu seperti seorang yang mar'at. Pemana maaf, ia ini tepuk yang melihat ia. Dan seorang lagi buta. Mana seorang melihat seorang dapat lihat, seorang tak dapat lihat. Seorang buta, seorang celik. Okey, itu maksudlah. Ini tepuk ni kemungkinan bahasa Kelantan atau bahasa petani lah. Macam tu kan. Macam tu. Jadi seorang buta, tidak melihat. Maka masuk keduanya dalam kebun. Kata malaikat tadi. Dan seorang lagi buta, tiada melihat, maka masuk keduanya ke dalam kebun. Maka berkata yang tepuk, aku lihat ada di sana buah kayu. Jadi berkata yang celik ni, yang dapat lihat tadi, dia kata, dalam kebun tu ada buah kayu lah. Ada buah kayu lah. Ada buah lah, buah mangga lah situ kan, buah kuinin dan sebagainya. Dalam kebun tu ada buah kuinin lah. Tetapi tiada sampai aku kepadanya. Tapi aku tak boleh nak capai. Tak boleh capai. Maka berkata yang buta, naik oleh kamu atasku. Maka buta kata, kau tak dapat capai tak apalah, dia tolong kau. Kau naik belakang dia. Si buta kata, kau naik atas belakang aku, kata si buta. Dia buta, dia tak nampak. Dia tak nampak buah mangga tu. Yang nampak mangga siapa? Yang celik dia nampak buah mangga tadi. Macam tu. Maka naik ia atasnya. Maka mencapai ia ke buah kayu. Bila dah dapat naik atas belakang orang tu, dia pun dapat dah capai. Maka siapa yang mengambilnya, kamu kah atau dia? Kata malaikat tadi. Jadi yang mengambil itu siapa sebenarnya? Si buta ataupun si sirik yang mengambil buah kayu tadi. Maka berjawablah oleh keduanya. Jadi dia dua pun jawab. Maka berkatalah malaikat itu bagi keduanya, telah menghukum oleh kedua kamu atas diri kamu, yakni bahawasanya jasad seperti batang bagi roh. Kata malaikat tadi, dia kata kan, telah menghukum oleh kedua kamu atas diri kamu, yakni bahawasanya jasad seperti batang bagi roh, dan roh itu yang menanggung akan dia. Maka adalah yang kena seksa, dan yang dapat nikmat itu roh dan jasad keduanya. So yang dapat nikmat, dapat jasa tu dua-dua dapat. Roh dapat, jasad pun dapat, bahagian masing-masing lah. So mana yang kena seksa ke dapat nikmat ke, dua-dua. Kalau kena seksa, dua-dua kena seksa, roh dengan jasad. Kalau kena dapat nikmat, dua-dua dapat nikmat. Gitu. Roh dengan jasad pun dapat nikmat. Gitu. Inilah dia tentang mazhab ulama, jumhur ulama. Ini pendapat daripada jumhur ulama. So maknanya yang akan seksa tu roh dengan jasad sekali. Bukan hanya roh saja, jasad tak kena. Tidak. Ataupun bukan jasad saja, roh tak kena. Tidak. Jadi dua-dua akan kena. Kata ulama. Inilah dia tentang mazhab jumhur ulama. Bersalahan bagi setengah ulama mengatakan bahawa azab dan nikmat itu tertentu bagi jasad jua. Jadi kata ulama pula, setengah ulama pula kata yang kena seksa tu, yang kena azab itu ialah jasad. Dia kata roh tak kena. Dan tiada disyaratkan bahawa dikembalikan roh kepadanya. Kata setengah ulama, tak disyaratkan kembali roh, dan hanya dijadi Allah Ta'ala padanya pendapat dan perasa sekira-kira dapat mengetahui dan merasa lazat dan merasa pedih. Maka ditolakkan akan dia oleh setengah ulama akan pendapat ini. Jadi ulama kata, sebab ulama kata dia tolak, tak boleh. Jadi yang kena seksa tu roh dan juga jasad. Jadi tak faham kan? Gitu. Maknanya bukan roh sahaja,
ataupun bukan jasad saja, dua-dua akan kena lah gitu. Masya-Allah. Maka ditolakkan akan dia oleh setengah ulama dengan bahasanya perkataan itu fasid, kerana bahasanya merasai pedih dan dapat mengetahui itu sesungguhnya adalah ia pada adatnya, pada yang hidup, dan tiada hidup pada adatnya melainkan dengan roh. Jadi yang berbuat itu zahiriatnya, yang berbuat itu jasad. Tak, yang nampak kalau dalam dunia ni yang kita nampak buat tu jasad lah, bukan roh yang buat aja. Roh memang dia kata mengesyorkan sama ada nak buat tak nak buat. Roh pun kata dikawal oleh kadang nafsu. Nafsu mengawal roh. Kalau iman mengawal roh, alhamdulillah lah. Jadi roh akan dimotivasi untuk buat benda-benda baik. Tapi kalau roh tadi dikuasai oleh nafsu, syaitan dan sebagainya, jadi roh tu yang kata mengajak buat benda-benda yang tidak elok. Gitu. Jadi sekadanya yang akan disesa iaitulah jasad, dan dalam dunia pun jatuh juga kan. Dalam dunia kalau jasad kita ni dibakar, dalam dunia ni kalau jasad kita dibakar, kita punya roh itu terasa tak sakitnya? Mana dalam spiritual kita, dalaman kita pun akan terasa juga sakitnya. Bukan saja luaran saja, dalaman kita akan sakit. Okey. Baik. Maka bersekutu keduanya dalam nikmat dan seksa dengan ijma' ulama. Wallahu alam. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun fi qabrihi raudatun khadra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu fi qabrihi raudatun khadra wa yuwassi'u lahu qabrahu 70 zira'an wa yudi'u hatta yakuna kal qamari lailatul badri, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, bermula orang mukmin dalam kubur itu berada dalam kebun yang berwarna hijau. Al-mu'minu fi qabrihi rawratun khadra. Orang mukmin dalam kubur itu dia macam berada dalam satu kebun berwarna hijau. Okey. Wa yuwassi'u lahu qabrahu 70 zira'an, dan diluaskan akan kuburnya sebanyak 70 hasta. 70-an hasta diluaskan. Kemudian wayudi'u, kemudian diterangkan, dibercahayakan, yudi ini bercahaya, hatta yakuna kal qamari lailatul badri, dan diterangkan kubur itu samalah seperti bulan penuh purnama. Bulan penuh purnama, terang benderang lah dalam kubur dia. Tengoklah kalau bulan mengambang kan, tengoklah terang benderang kan. Kalau kita keluar rumah tu buat orang kan. Kalau tak ada lampu jalan pun tak apa. Tak ada lampu jalan tu kan, kita pun boleh jalan selamat, terang kan, gitu. Tapi kalau tak ada bulan mengambang, bulan gelap, kita pun bergantunglah dengan tiang elektrik kan, api jalan tu lah. Kalau ada api jalan okeylah, tak ada kolap lah. Baik, dan tersebut dalam kitab Ihya, kata Malik bin Anas radhiyallahu anhu, telah sampai akan aku bahwasanya segala ruh orang mukmin itu dilepaskan dia pergi kepada barang tempat yang dikenaki akan dia. Berkata Malik bin Anas, Imam Malik, telah sampai kepada aku bahwasanya segala ruh orang mukmin tuan-tuan dilepaskan dia pergi dalam syurga itu kepada barang tempat yang dikenaki. Mana nak pergilah. Terutama sekali orang mati syahid kan. Orang mati syahid itu dia punya roh tu berada dalam burung yang berwarna hijau. Dalam tubuh burung berwarna hijau, dan dia akan terbang bebas. Kemana nak terbang dalam syurga itu. Dan waqala alaihi salatu wasalam, lau anna bani adam alimu azabal qabri ma nafa'ahum al-'aisyu fid dunya wa ta'awwazu billahi al-karim min azabil qabri al-wahim. Lau, jikalau
anna bani Adam, sesungguhnya anak Adam, alimu azabul qabri, mengetahui mereka itu akan azab kubur, ma nafa'ahum al-aisu fi dunya, nescaya tiada memberi manfaat akan kehidupannya dalam dunia. Tiada memberi manfaat akan mereka itu kehidupan dalam dunia. Macam hidup dunia macam tak ada benda je. Tak ada benda hidupan ni. Kalau seandainya kita tahulah kan tentang azab kubur tu macam mana keadaan dia, orang dalam kubur tu macam manalah keadaan dia kan, diseksa siang malam pagi petang hari neraka lah. Dan saya kata Nabi, ma nafa'ukum al-aisha fi dunya, dan saya tiada manfaat akan kehidupan yang dunia. Maknanya hidup dunia macam tak ada benda je lah, kosong je. Je tu. Bukan maknanya tak ibadah, dia ibadah. Ibadah tetap buat. Segala yang benda yang fardu tetap dibuat. Tetapi dia kata dunia ni macam kosong, tak ada benda. Kerana matlamatnya adalah akhirat saja. Kemudian fata'awwazu billahi karim. Maka oleh itu naklah kamu mohon perlindungan billahil karim, dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-karim, yang maha mulia, kan, min azabil qabri, daripada azab kubur, al-wahim, yang sangat berat. Dengan azab kubur yang sangat berat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya anak Adam tu tahu, tapi tak tahu, alhamdulillah lah tak tahu. Tak tahu macam mana lah. Tak? Kalau tuan-tuan tahulah azab kubur tu, nak lalu ke kubur pun tak berani. Tak berani lalu ke kubur tu. Nak duduk ke kubur pun tak berani. Tapi cuba tengok time kalau orang mati tu, kan, yang duduk di kubur pun ada, langkah kubur pun ada. Kita tengok ada ramai-ramai kan nak pergi kubur tu. Sedap bila tu kubur kan. Kubur tu boleh bercakap kan, terlompet kan. Kan? Terlompet aja tu kalau kubur tu boleh cakap. Tapi kubur tu boleh cakap, sedar lah. Sedangkan makruh kita duduk atas kubur kan. Dilarang kita duduk atas kubur. Tapi kadang disebabkan tompek tak disediakan. Tak disediakan tompek, itu yang kadang-kadang duduk atas kubur tu. Kubur pula sedap tompek duduk kan. Dia punya tile kan, tile tu dengan corak dia dan sebagainya kan, sedap dulu tu kan. Dia tak perasan orang dalam kubur tu kan. Dia tak tahu dalam kubur macam mana keadaan. Kalau tahu dalam kubur tu macam mana keadaan dia, tak nak dia duduk tu kubur tu. Dia duduk je jauh lah kan, jauh dulu kan. Baik tuan-tuan, dan pada hadis yang hasan bagi Hakim daripada Abi Zar, jikalau mengetahui kamu akan barang yang aku ketahui, yakni daripada huru-hara kemudian daripada mati, nescaya sedikit tertawa-tawa kamu. Masya Allah. Kalau seandainya Nabi kata, kalau seandainya kamu tahulah apa yang aku tahu, kata Nabi, nescaya kamu ni sedikit ketawa. Tak ada nak buat golak-golak kan. Tak ada golak-golak dah. Tak ada kalau cuit tu kan. Kan bila sahabat kita ni bila cuit kan melatah kan. Siapa yang mana sahabat kita melatah? Ada dia? Tak ada dia tak? Dua ya. Kalau tahulah sesaan kubur tu, sudah tentu sedikit ketawa. Takkan ada cerita Meraja Ular Lawak dah, tak ada. Cerita Meraja Lawak tu tak ada, tutup, tak ada, cancel. Tapi tengoklah Meraja Lawak tu macam mana. Siapa nak menang mesti buat kelakar. Kalau tak kelakar, orang tak ketawa, mana tak menang. Itu. Dia mesti dia bila buat sikit je kan, orang dah pun dah ketawa. Kadang belum bercakap kita, belum bercakap tapi baru bergerak-gerak aja kan, orang dah ketawa dah. Ataupun baru menggayakan pakaian saja, belum cakap orang dah ketawa. Tu ada chance menang lah tu. Tapi kalau orang buat kolak macam mana pun orang tak tahu, buat bangang dia, seorang pun tak tahu kan. Memang tak menang aja macam tu. Baik, nescaya sedikit ketawa kamu dan banyak menangis.
Kalau seandainya kamu tahu tentang huru-hara kiamat, huru-hara alam kubur, kemudian pada mati, saya sedikit ketahu kamu dan banyak menangis. Dan setengah riwayat, saya tiada lalu bagi kamu tu makanan dan tiada minuman. Tak lalu makan minuman, tak lalu minum. Ini makanan bawah sodak tu. Orang kata lah, ada kambing bawah tu kan, ada kambing golek bawah tu. Ada kari kambing, kepala kambing. Tak tahulah ya tak ya. Baru cerita tentang alam kubur nak. Tak lalu nak makan ustaz. Macam tu. Tapi kalau Lopeh mengajarnya tentang sodap je makan, mana tak terasa apa-apa. Apa yang saya cerita ni tak terasa apa-apa. Kosong ya ustaz. Kan? Mana tak sampailah ke hati tu. Baik, kemudian tersebut pada hadis bahawasanya malaikat maut menilik ia kepada muka segala hamba itu tiap-tiap hari 70 kali. Masya Allah. Malaikat maut ni duk perhati tuan-tuan ni kan. Apa buat Tuan Haji ni kan. Dia akan menilik kepada muka segala hamba itu tiap-tiap hari 70 kali. Ada pula orang yang menyatakan kan malaikat malik itu, malaikat maut itu menilik 396 kali. Disebut dalam kitab lain 366 kali dia parti di kita tuan-tuan. Tapi kita tak tahulah, kita tak nampak dia. Kalau nampak parah kan. Maka apabila tertawa-tawa seorang yang dibangkitkan akan dia kepadanya nanti, berkata ia, hai ajaibku, hai ujubku ataupun ajaibku bagi anak Adam, telah dibangkitkan akan aku kepadanya dengan mengambil rohnya, padahal dia masih tertawa-tawa lagi. Malaikat maut pun takjub. Macam mana lah dia ni makin masa giang makin nampak syukur dia kan, golak-golak kan. Dia tak tahu dah apa perhatian dia ni. Setiap hari tu kan berapa kali? 70 kali, Masya Allah. Baik, dah sabda Nabi sampai situlah tuan. Sampai situlah kita punya pengajian ni. Walaupun tak ada cerita tentang Rasul kan, tapi hadis-hadis ni pun daripada Nabi jugalah. Hadis-hadis daripada Nabi. Maka insya-Allah mudah-mudahan dengan perbincangan hadis-hadis ini kita sebanyak akan mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rif Huquqil Mustafa, disebut situ bahawa antara tanda-tanda kita cinta pada Nabi itulah dengan selalu menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu sebut nama dia lah. Macam mana kalau kita cinta dengan seseorang, kita akan selalu sebut nama dia. Sehingga kalau kita cinta Nabi kan, kita selalu sebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mentazimkan baginda Nabi. Mentazimkan baginda Nabi. Sebagaimana kalau seandainya Nabi masih hidup, Nabi berbicara depan kita, macam mana perasaan kita bila Nabi berbicara depan kita? Kalau Nabi masih hidup dah, sudah satu kita mentazimkan Nabi, membesarkan Nabi, kan? Membesarkan Nabi. Sekarang ni Nabi dah wafat, cuma kita dapat mendengar hadis-hadis Nabi daripada ustaz-ustaz, guru-guru, alim ulama dan sebagainya. Jadi kita pun kena ta'zimkan juga orang yang menyampaikan hadis itu. Kerana para sahabat pun bila Nabi, ada orang menyatakan bahawa sahabat bila duduk dengan Nabi, mereka itu merupakan seperti burung yang tunduk, sehingga kan sesiapa saja boleh melangkah di atas kepala mereka dah. Kalau dilangkah pun mereka tak buat apa, langkah pun mereka tak akan balaslah siapa yang melangkah. Kenapa? Kerana khusyuknya mendengar kan, tawaduknya mereka di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebut Nabi, banyak ingat Nabi, selawat dengan Nabi dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda daripada kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ikut dia punya syariat dia, kan
syariat dia. Kan apa yang syariat yang Nabi bawa, kita ikutlah. Apa sunnah Nabi, sunnah dia, apa dia sunnah dia, kita ikutlah semampu yang kita boleh. Kan banyak kalau kita kata nak ikut sunnah Nabi, tapi tak ada pun buat sunnah Nabi. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat duha sunnah Nabi. Banyak kalau kita pun sembahyang sunat duha bukan tak buat. Tak? Kemudian kan datang di awal waktu, solat di awal waktu. Ini salah satu daripada sunnah Nabi juga, solat di awal waktu. Banyak kalau kita kan solat di akhir waktu, dah ujung-ujung kan baru solat. Tak? Kadang-kadang masa dah nak habis baru solat. Macam tu. Banyak sunnah-sunnah Nabi ni. Kalau nak kira kan memang banyak. Sebab sunat biasa yang paling banyak Nabi buat benda-benda sunat lah. Macam tu. Okay. Itu saja tuan-tuan yang dapat kita bincangkan pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan akan membantu kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wallahu zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa taqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyana fatanya alim wa lana qulubana bi nur ma'rifatika wa tahmil ma'rifin. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina wa fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabarallahu minkum. Selawat sekarang. Bangun dia kata selawat. Betul.